Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Haji Hairul Izwan Talib, pengurusi Surah Al-Iman, Taman Pucung Utama. Seterusnya para pegawai ahli jawatan kuasa Surah Al-Iman, Taman Pucung Utama. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para penonton sama ada di tanah air ataupun di luar negara, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat ilahi sekali lagi dapat kita bersama di dalam program Sampaikan Walau Satu Ayat, dan ini merupakan episod yang ke-7 dan saya merasa begitu tersanjung dapat menyampaikan syarahan sekali lagi di hadapan warga Surah Al-Iman, Taman Pucung Utama. Kali terakhir saya menyampaikan syarahan di surau tuan-tuan adalah kira-kira 164 hari yang lalu, tepatnya pada 31 hari bulan Januari tahun 2020. Maknanya sudah 5 bulan 13 hari. Dan kita membicarakan ketika itu tajuk tanda-tanda besar kiamat. Untuk episod yang ke-7, program Sampaikan Walau Satu Ayat ini, saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu segelas air segenggam kopi. Tajuk ini begitu dekat dengan hati saya, kerana kebetulannya dulu pernah kita bersiaran di Radio IKIM, menyampaikan syarahan motivasi pada waktu pagi, dan hasil daripada siaran tersebut, pihak IKIM telah menerbitkan buku ini. Tajuknya sama yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu segelas air segenggam kopi. Ini tidak nak promosi buku, tidak. Tapi tajuk ini begitu mustahak untuk kita sama-sama bahaskan. Kenapa? Sebab dalam kehidupan yang penuh pancaroba ini, keindahan dan juga ketenangan jiwa adalah satu perkara yang semakin hari semakin payah diperolehi. Sebentar lagi kita dalam pasca COVID-19, suasana ber-PKP yang kita lalui bulan Mac yang lepas sampailah saat ini memberi kesan sedikit sebanyak kepada jiwa kita. Sebab itu, sekarang ini ramai di kalangan rakyat Malaysia mengalami apa yang dipanggil anxiety disorder ataupun gangguan kebimbangan. Yang mana gangguan kebimbangan ini adalah salah satu daripada gangguan mental yang perlu kita khawatiri. Apa sebab? Kerana masalah-masalah ekonomi yang melanda, golongan-golongan yang dulunya bekerja tapi akhirnya jadi golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja, tak ada pekerjaan, maka menyebabkan mereka ini menjadi kemurungan. Dan selepas daripada PKP ini, memang banyak kita lihat ada masalah-masalah yang berlaku. Kajian daripada Kementerian Kesihatan sendiri menyebutkan 1 daripada 6 orang rakyat Malaysia dijangka akan mengalami gangguan mental. Dan mental illness yang paling banyak sekali adalah MDD ataupun Major Depressive Disorder, kemurungan besar. Yang mana 6.3% daripada penduduk dewasa di Malaysia hari ini sedang menderita sakit MDD ini.
Tak pasti sama ada mereka ni antara yang duduk di parlimen sekarang ataupun tidak. Wallahu a'lam. Dan dalam masa setahun saja 2.5% daripada rakyat Malaysia mengidap MDD. Dan MDD ini didertai oleh 60,000 orang lelaki dewasa dan ada 110,000 wanita dewasa. Maka kesannya apabila kita ada major depressive disorder, tekanan atau kemurungan yang besar ini, secara automatik orang itu akan dapat penyakit fizikal. Dan 48.3% daripada penderita MDD di Malaysia pasti akan mengidap satu penyakit kronik. Yang ini yang paling kita bimbangkan. Penyakit kronik antaranya sakit pinggang, sakit sendi, kanser, bahkan 47% daripada pesakit kanser itu juga alami masalah psikiatris, terutamanya masalah-masalah yang melibatkan jiwa misalnya, ataupun yang boleh menyebabkan kemurungan. Maka yang inilah yang kita bimbangkan. Tambahan pula lagi berdasarkan kajian daripada Kementerian Kesihatan, 1.2% daripada penduduk dewasa di Malaysia ini sedang mendeриtai juga dipanggil sakit bipolar disorder. Bipolar disorder ni perubahan mood yang drastik. Daripada gembira kepada sedih, sedih kepada gembira balik, gembira kepada murung dalam masa yang begitu dekat. Artinya rasa sedih dan rasa gembiranya itu keterlaluan. Maka bila kita diuji dengan masalah-masalah, masalah ekonomi, masalah sosial, anak-anak, masalah keluarga, masalah isteri, masalah suami, ramai orang akan melihat perkara ini sebagai bala ataupun kenapakah aku diuji sebegini. Sebab itu tajuk kita pada malam ini, segelas air segenggam kopi, nak menunjukkan masalah ini walau banyak mana pun ianya tetap umpama segenggam kopi saja. Artinya kopi itu segenggam, bekas yang mana kita letakkan. Kalau bekas yang kita gunakan hanyalah gelas yang kecil, maka sudah pasti kopi tersebut menjadi sangat pahit. Tapi kalau segenggam kopi itu dimasukkan dalam kolah yang besar, walau diminum berkali-kali, tak terasa kepahitannya. Kerana kuantiti airnya banyak, bekasnya besar. Maka sama juga dengan kita sebagai manusia, walau besar mana pun masalah kita, ia hanyalah seperti segenggam kopi. Gelas apa yang kita gunakan untuk meletakkan kopi tersebut? Gelas itu adalah hati kita. Kalau hati kecil, maka kopi itu terasa pahit. Atau masalah itu akan terasa pahit. Tetapi kalau jiwanya besar atau hatinya besar, masalah itu sebesar mana pun tak terasa kepahitannya. Walaupun ada, tapi tak terasa kepahitannya. Sebab itu pada malam ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, fahamilah bahawa setiap pemberian ataupun yang Allah takdirkan kepada manusia ini, semuanya ada rahsia. Allah dah takdirkan kehidupan kita ini 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi lagi. Sebab itu kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Kata Abdullah bin Amr al-As, saya pernah mendengar Nabi menyebut, Allah telah mencatatkan takdir setiap makhluknya yang ada di muka bumi ini 50,000 tahun sebelum dia mencipta langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka setiap yang berlaku itu di dalam ilmu Allah. Bukan Allah tidak tahu. Mungkin kita akan mengatakan, kenapa saya? Why me? Why me ya Allah? Maka Tuhan bertanya pula kepada kita. Di saat engkau bertanya, why me? Allah bertanya kepada kita, why not? Kenapa pula tak boleh engkau diuji? Kerana setiap masalah pasti mempunyai jangka masa yang terhad. Tidak ada masalah yang kekal sampai bila-bila.
Setiap masalah dia akan berakhir juga. Lambat laun dia akan pergi juga. Tidak ada laut yang tak bergelora, tidak ada bumi yang tak pernah ditimpa hujan. Artinya tidak ada yang kekal. Ikhtiarlah untuk keluar daripada masalah. Sebab itu, tuan-tuan, janganlah kita ingat kita saja pada zaman ini yang ada stres ataupun tension, ketegangan pemikiran. Ketahuilah bahawa zaman Nabi SAW pun para sahabat, walaupun mereka itu hidup di sekeliling Nabi, tetapi mereka juga ada fasa-fasa tertentu. Mereka juga ada fasa-fasa tertentu di dalam kehidupan yang menjadikan mereka ini stres ataupun tertekan. Sebagai contoh, satu hari pernah Nabi SAW dia nampak Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia duduk dalam masjid. Maka dalam riwayat menyebut Nabi ketika melihat Abu Umamah duduk dalam masjid, lantas Nabi bertanya, "Ya Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salati?" Wahai Abu Umamah, aku tengok engkau duduk dalam masjid bukan pada waktu semayang. Apa cerita? Maknanya dia duduk di masjid barangkali jam 10 pagi, jam 11 pagi, belum masuk waktunya untuk solat. Maka jawab Abu Umamah, "Humumun laziman ni ya Rasul, waduyun ya Rasulullah." Saya sedang ditimpa susah hati ya Rasulullah. Gara-garanya apa? Duyun, kerana banyak hutang ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Lantas Nabi pun menawarkan, "Afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu azhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainaka." Wahai Abu Umamah, maukah kamu aku ajarkan satu bacaan yang membentuk doa, yang kalau kamu amalkan nescaya Allah akan hapuskan kegelisahan kamu dan melunaskan segala hutang-hutangmu. Maka dijawab oleh Abu Umamah, "Bala ya Rasulullah." Of course, saya nak ya Rasulullah. Apakah bacaannya ya Rasul? Maka Nabi pun mengajarkan, "Qul idza asbahta wa idza amsayta." Wahai Abu Umamah, bacalah pada waktu pagimu dan pada waktu petangmu bacaan ini. Senang saja bacaan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijali. Maka Nabi pun mengajarkan, wahai Abu Umamah, bacalah waktu pagi dan waktu petang, iaitu doa, "Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung padamu dari susah hati dan rasa sedih. Aku berlindung padamu daripada lemah dan juga malas. Aku berlindung padamu daripada rasa takut dan juga daripada jadi bakhil. Dan aku berlindung padamu daripada dibelenggu oleh hutang atau dililit hutang, ghalabati dain wa qahrir rijal, dan juga hidup terlampau termakan budi dengan orang." Maka kata Abu Umamah, dia pun balik. Dia amalkan doa ini 2 kali pagi, 2 kali petang. Satu hari dijumpa, kata, "Fa'altu zalika fa'adhaballahu hammi wa qada anni daini." Maka alhamdulillah, katanya, saya amalkan apa yang Nabi ajar, ternyata Allah telah hilangkan susah hati saya dan Allah ringankan bebanan hutang saya. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita merasakan kita tertekan, orang dulu pun banyak yang tertekan, tapi kerana diajarkan oleh Nabi SAW, maka tenang kehidupan dia. Sebab itu, ini musuh utama kita. Hammi, hazan, ajzi, kasal, jubni, bukhli, ghalabati dain, qahrir rijal. Hammi ini, susah hati ini. Sebab itu kita tak nak susah hati. Bukan bermakna tak boleh susah hati. Sebab tidak ada manusia yang boleh lari daripada susah hati.
Tidak ada manusia yang boleh lari daripada rasa kecewa. Apatah lagi kalau jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, susah hati adalah makanan seharian pemimpin. Baik itu kita yang tak dijadikan atau ditakdirkan berjiwa pemimpin, menengok para pemimpin dalam parlimen, sakit dada kita menengok. Macam mana dia boleh berhadapan dengan suasana hong hang hong hong pam 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 on of order order. Kalau kita terus sakit kepala lah. Tapi itulah manusia. Allah akan beri dia ujian berdasarkan kekuatan dia. Iaitu Mus'ab bin Sa'id radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddul bala?" Siapa orang yang paling teruk sekali Tuhan uji mereka, ya Allah? Ya Rasulullah. Maka bagi Nabi jawab, "Al-anbiya, summal amsalu fal amsalu." Yang paling teruk diuji dalam hidup ini adalah para nabi. Dan selepas daripada itu adalah orang yang levelnya sikit bawah daripada nabi. Dan kemudian akan diuji orang yang sikit bawah daripada orang yang levelnya sikit bawah pada nabi. Begitulah seterusnya. Fayubtala rajulu ala hasabi dini. Dan Tuhan hanya akan menguji orang mengikut sukatan kekuatan jiwa dia. Artinya Allah telah pun sukat. Sebab itu bila Nabi ditanya, siapa orang paling teruk Allah uji? Nabi secara tegas menyebut yang paling teruk diuji adalah Nabi. Nabi-Nabi. Sebab itu kalau kita rujuk pada malam ini dalam sirah. Nabi SAW, walaupun Nabi seorang manusia sempurna, tetapi sebagai seorang manusia dari segi biologi, Nabi ada perasaan. Ada ups and down. Ada hari Nabi sedih, ada masa Nabi gembira, ada masa Nabi down. Ada masa Nabi kecewa. Ini manusiawi. Sisi manusianya Nabi kita. Sebab itu sebagai seorang insan, kita tak kata Nabi ni orang biasa macam kita. Dia manusia yang biasa tapi bukan biasa-biasa. Dia luar biasa. Sebagai manusia, Nabi ada perasaan sedih. Sehingga kan ada satu tahun itu digelarkan sebagai Amul Khuzn. Year of Sadness. Ataupun Year of Sorrow. Tahun kesedihan. Kata setengah ulama, berlaku tahun 619 Masihi, 10 tahun selepas tempoh kenabian. Yang mana Nabi kita telah Allah uji dengan banyak perkara. Antaranya kata ulama, Nabi diuji apabila wahyu tidak turun. Dipanggil masa fatarul wahyu. Ada perbezaan ulama tentang bila fatarul wahyu. Wahyu putus bila? Kata Syekh Ramadan Al-Buti, wahyu diputus selama 6 bulan. Ada yang kata minggu-minggu saja, tapi ada yang kata 6 bulan. Begitu tertekannya Nabi kerana tak turun wahyu, sehingga Nabi mengungkapkan huznan ghada minhu miraran kayataradda min ru'usis syawahikil jibal. Begitu stresnya saya sehingga saya rasa nak naik atas gunung agak mati saja. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mungkin bagi kita akan heran, Nabi tak dapat wahyu pun stres, relax ah. Tak. Nabi tak dapat wahyu sama macam kita tak dapat masuk lain. Ataupun WhatsApp group, apa perasaan kalau tak ada mesej masuk daripada maghrib sampai sekarang? Apa perasaan? Kita akan tertanya-tanya. Bayangkan kalau seminggu WhatsApp kita diam. Apa masalah? Kalau dah sampai 6 bulan, itu lagi tertanya-tanya. Jadi kita akan tertekan apabila kita benda yang selalu rutin kita lakukan, benda tu tak dapat dilakukan seperti biasa. Tertekan. Dan Nabi juga ada tekanan di situ. Begitu juga Nabi SAW, Allah Ta'ala uji. Yang mana majoriti anak-anaknya Allah lebih sayang. Allah menikmatikan seluruh anak-anaknya kecuali seorang. Nabi dia ada 7 orang anak. Anak dia yang sulung nama Zainab. Zainab ini dia meninggal tahun 8 Hijrah di Madinah. Dan Nabi uruskan jenazah dia. Anak Nabi yang kedua nama Al-Qasim. Al-Qasim ini meninggal umur tak sampai setahun, kecil. Anak Nabi yang ketiga Ruqayyah. Orang Melayu panggil Ruqyah. Dia meninggal tahun 2 Hijrah.
Masih muda, baru 24 tahun. Kemudian Nabi dikurniakan lagi anak nama Kulsum. Kulsum pun meninggal muda juga. Meninggal tahun 9 Hijrah. Umur pun baru 28 tahun. Meninggal dunia. Kemudian anak Nabi yang kelima, Fatimah Zahra. Fatimah Zahra meninggal, satu-satunya anak Nabi yang meninggal 6 bulan selepas Nabi wafat. Ini satu-satu anak Nabi. Maknanya anak Nabi ada 7 orang. 6 daripadanya meninggal masa Nabi masih hidup. Hanya seorang saja yang meninggal selepas Nabi wafat, iaitu Fatimah Zahra. Dan dialah satu-satunya anak. Yang lain semua meninggal kecil atau meninggal muda. Kemudian anak Nabi yang ke-6 namanya Abdullah. Abdullah ni juga meninggal, umurnya kurang daripada setahun. Meninggal kecil. Dan anak Nabi yang bungsu yang bukan dengan Khadijah tapi dengan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, nama Ibrahim. Juga meninggal kecil tahun 28 tahun 10 Hijrah, 28 ataupun 29 Syawal tahun 10 Hijrah. Dia meninggal dunia umur baru 2 tahun ketika itu. Sebagai seorang manusia, adakah Nabi tak tertekan? Ya, Nabi tertekan. Dan bagaimana baginda menghadapi perkara-perkara ini? Sebab orang-orang sahabat Nabi ini, dia menganggap setiap ujian dan masalah itu hanyalah segenggam kopi dalam sekolah air bagi mereka. Bagi kita, segenggam kopi dalam segelas air. Tapi bagi orang berjiwa besar, segenggam kopi di dalam sekolam air. Justru muslimin muslimat sekalian, sekali lagi, sebagai manusia, Nabi antara yang paling teruk diuji oleh Allah. Tapi bagaimana dia menghadapi kehidupan? Mungkin dia kata, alah sikit ingat ujian dia tak seteruk kita orang ni Ustaz. Tak. Itu kita cerita baru sedikit. Cerita yang masyhur juga kita membaca dalam sejarah, Nabi SAW pernah tertekan kerana kehilangan 2 manusia yang paling dia sayangi dalam hidup dia. Pertama yang meninggal adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang tercinta. Dan yang kedua adalah Abu Talib, pak saudara Nabi yang juga Nabi cintai. Abu Talib, dia meninggal bulan Rejab, tahun yang ke-10 kenabian. Ada pendapat-pendapat yang berbeza. Kenapa Nabi sedih ketika Abu Talib meninggal? Baik. Nabi begitu duka cita ketika menghadapi kematian Abu Talib sebab pertama, Abu Talib ni tak sempat mengucap. Itu yang paling utama sekali. Abu Talib ni tuan-tuan, dia layan Nabi kita macam anak sendiri. Walaupun dia sendiri ada 8 orang anak, tapi dia tetap layan Nabi macam anak dia sendiri. Abu Talib ni ramai anak. Talib, Akil, Ja'far, Ali, Tulaib, Fakhitah, Jumanah, Raitah. Yang Fakhitah ini ataupun Ummu Hani, panggilan yang lebih popular, adalah cinta hati Nabi pertama. First love dia. Khadijah tu kemudian. First love Nabi adalah Ummu Hani. Ini panjang cerita, lain tahun lah kita cerita. Tapi walaupun Abu Talib anak ramai, dia tetap sudi menjaga Nabi kita yang merupakan anak saudara dia macam anak sendiri. Hingga kan kalau dibawa Nabi kita berjalan, orang tahu anak-anak dia siapa. Orang akan tanya, anak saudara ke tu? Saya kata, tak, anak aku. Ni anak saya. Dia akan beritahu pada orang itu anak dia. Begitu disayang pada Nabi. Dan Abu Talib ini yang Nabi sayang juga pada dia, selain kerana kesudian dia menjaga Nabi daripada kecil. Walaupun Nabi ni, pak saudara ramai, lelaki-lelaki ramai. Haris, Zubair, siapa lagi? Hamzah, Abu Lahab, Abdul Ka'bah. Ramai, pak saudara lain. Tapi hanya Abu Talib saja yang sudi untuk nak jaga Nabi ketika itu. Jadi Nabi memang sayang betul. Dan yang paling Nabi terkesan sekali selepas daripada meninggalnya Abu Talib, kerana Nabi sudah kehilangan backup yang sangat kuat. Abu Talib ni tuan-tuan, dia backup Nabi begitu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma zalat Quraisyun ka'atan hatta tuwfiya
tuwfiya Abu Talib. Orang-orang Quraisy, kata Aisyah, sentiasa takut dan juga lemah semangat kalau melihat Abu Talib itu ada. Dan hatta tuwfi Abu Talib, sehinggalah bila Abu Talib itu telah meninggal dunia, barulah mereka jadi gagah sikit. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Dia Abu Talib ni tuan-tuan, dia punya tahap dia, orang hormat pada dia. Dia ni pemimpin kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Dia ni dah bukan level Abang Long lagi, dah level paduka ayahanda lah. Begitu disegani oleh orang-orang Mekah ketika itu. Bayangkan pernah sekali orang-orang Quraisy tangkap Nabi, pernah berjumpa dengan Abu Talib untuk nak tangkap Nabi. Pernah. Mereka jumpa dengan Abu Talib, mula-mula mereka jual atas nama keharmonian. Dia kata Abu Talib, ini Muhammad, tindakan dia kebelakangan ni telah menyebabkan keharmonian di Mekah tergugat. Jadi ini modal biasalah orang apabila nak buat sesuatu tindakan kepada musuhnya, dia akan sebut ni adalah masalah keharmonian. Kata Abu Talib, dah apa masalahnya? Belum kena tak lepas, balik. Next time dia datang lagi. Wahai Abu Talib, kami nak menawarkan ganti kepada anak saudaramu ini yang kalau kami tukarkan dengan satu orang, badan sama, orang pun sama, rupa parah pun hampir-hampir, iaitu Ammar ibn al-Walid sebagai ganti kepada Muhammad. Abu Talib kata, dah lah, pergi balik lah. Pergi balik. Dia depend Nabi. Dia tahu Nabi mengajar, buat kelas apa semua. Dia tak kacau. Akhirnya, datang Abu Talib, datang orang Quraisy, urut. Abu Talib, kalau engkau tak ikut kehendak kami, nescaya kami akan boikot gini. Masa tu jangan minta tolong dengan kami. Bila tiba yang ketiga ni, barulah Abu Talib terdiam sikit. Lantas, dia panggil Nabi kita. Ya bena akhi, wa anak saudaraku. Inna qaumaka qad ja'uni. Sebenarnya kau punya saudara mara engkau, sama kita lah maknanya, dah 2-3 kali dah datang jumpa dengan aku ni. Datang masalah, mengadu masalah engkau. Faqalu kaza wa kaza. Mereka kata engkau macam-macam. Fa'abqi alayya wa ala nafsika. Mereka datang untuk nak protes segala tindak tanduk yang kau telah lakukan di Mekah. Kau mengajar, kau sana sini. Fa'abqi alayya wa ala nafsik. Jadi aku nak engkau jaga diri engkau sendiri, duduk dengan aku, jangan takut dengan orang lain. Dan wala tuhammilni minal amri ma la utiqu ana. Dan wahai Muhammad, kalau boleh, tak paksa, tolonglah jangan bebankan aku dengan sesuatu yang aku tak mampu nak menanggungnya. Maknanya dia tak kata tak boleh, tapi dia kata boleh tak jangan buat perkara yang aku tak mampu nak tanggung, tak dapat nak bela lagi. Maka apa jawapan Nabi kita? Yang jawapan ni jawapan yang paling masyhur sekali. Kata dia, ya ammi, wahai pak saudaraku, law wudi'atis syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yuzhirahu Allah Ta'ala atau ahlika fi talabihi. Wahai pak saudaraku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan perkara ni, tidak sekali-kali sehingga Allah menangkan aku ataupun aku mati kerana nak memperjuangkan perkara ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lantas apakah respon Abu Talib? Kata Abu Talib, amdi ala amrika wa fa'al ma ahbabta fa wallahi la uslimuka li syai'in abada. Maka kata Abu Talib, carry on my son, go my son, buatlah, ikut engkau lah nak buat apa ya Muhammad. Fa wallahi, demi Allah, la uslimuka li syai'in abada,
Aku tak akan serahkan kau kepada siapa-siapa pun sampai bila-bila. Apa nak jadi, jadilah. Bayangkan Abu Talib backup betul Nabi kita. Tapi beliau terpaksa membayarnya dengan harga yang mahal. Kenapa? Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib serentak diboikot dalam dua perkara oleh orang-orang Quraisy yang lain. Pertama sekali mereka diboikot daripada segi ekonomi. Yang mana orang Quraisy tidak akan berjual beli lagi dengan orang-orang Islam. Pertama. Yang kedua, harga barang yang nak dijual atau nak dibeli oleh orang-orang Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib ini, harganya berlipat-lipat kali ganda. Mereka diembargo ketika itu. Dan dari bagi segi sosial, mereka tak dibenarkan keluar kecuali semasa Al-Ashhurul Haram ataupun bulan-bulan diharamkan berperang saja. Dia orang dah lama kena PKP. Berapa lama? 3 tahun. Quraisy tak dibenarkan bernikah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tak dibenarkan kahwin. Mereka juga tak berkumpul. Kalau kita sekarang istilah sekarang main futsal ke main golf, boleh, tapi tak bercampur. Dia dah ada sistem perbezaan kasta ketika itu. Dan deklarasi ini bukannya sekadar satu mutual understanding saja, tapi didokumentasikan. Mereka tulis di atas sebuah sahifah ataupun lembaran yang diisikan segala perjanjian dan sumpah yang telah ditulis oleh semua ketua-ketua puak, dan dokumentasi itu digantungkan di dinding Kaabah. Supaya setiap tetamu yang datang ke Mekah akan tengok, oh, jangan kawangan Quraisy dan macam-macam lagi. Akhirnya bulan Muharram tahun ke-7 kenabian, orang-orang Islam telah sepakat duduk ramai-ramai di perkampungan Abu Talib supaya saling tolong-menolong. Kampungan Abu Talib ni sekarang terletak di sebelah dengan Jabal Qubais, dekat dengan kawasan kita Sa'i sana. Itu kawasan mereka diboikot ketika itu. Dan bayangkanlah, orang-orang bukan Islam telah boikot orang Islam begitu dahsyat sekali. Sehingga kan mereka kebuluran, tidak ada makanan, duit ada, orang tak nak jual. Kalau nak beli pun harga terlampau mahal. Bayangkanlah begitu seksanya, sehingga ada di kalangan orang bukan Islam sendiri yang tak puas hati. Mereka pun yang lembut hati, yang ada sifat peri kemanusiaan, mereka turun menolong. Ramai di kalangan orang-orang bukan Islam ketika itu yang datang membantu. Antaranya Abu Khutur bin Hisham misalnya. Dia sendiri datang perkampungan Bani ataupun Sayyidina Abi Talib ini, dan dia bawa seekor unta, yang mana unta ni syarat dengan barang makanan. Jadi dia pun sampai di depan pintu gerbang, sebab mereka ni, kampungan mereka dikepung. Ada pagar, ada yang menjagalah, tak rela ke, nak amal ke apa tak tahu, jaga. Jadinya datang lelaki ni, dia bukan Islam, dia bawa makanan, sampai depan pagar, dia rotan ni. Unta ni. Unta bila berlari, security lagi, ya takut tengok unta guduk-guduk. Rupanya dia buatlah berlaku, Masya Allah, unta Anas sudah lari lah. Padahal dia sengaja pukul, niat dia biarlah makanan ration masuk ke perkampungan Bani Hashim. Begitu teruk sekali mereka diuji ketika itu. Tetapi lah, bagi orang Islam khususnya, bagi mereka ini hanyalah segenggam kopi saja bagi mereka. Di mana nak diletakkan, itulah memberi kesan pahit ataupun tidak kopi tersebut. Itu Nabi sayang sangat Abu Talib, sanggup berkorban untuk Nabi. Dan Abu Talib ni juga yang Nabi agak kecewa kerana Nabi nak Islamkan dia, tapi tak berkesempatan. Bukan Nabi tak usaha, hatta Nabi ketika Abu Muttalib ini dah di hujung kehidupan, masih lagi Nabi nak dakwah kepada dia. Dalam satu riwayat daripada Musayyib bin Hazan radhiyallahu anhu, lamma hadarat Abu Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Musayyib bin Hazan, ketika Abu Talib nak meninggal dunia, Rasulullah SAW dengar cerita, terus datang. Berlari datang. Jumpa dengan Abu Talib.
Fawajada indahu Aba Jahlin bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Ketika Nabi sampai, Nabi tengok yang ada di sekeliling Abu Talib, dah ada Abu Jahal, dah ada Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Ini semua pemimpin-pemimpin ketika itu. Nabi pun ambil kesempatan tengok macam orang tua ni tak lama dah. Maka kata Nabi, Ya Ammi, Qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pak saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Itu saja aku minta. Dengan kalimat la ilaha illallah ini, aku akan bela engkau di depan Allah, kata Nabi. Aku bela engkau. Ucapkanlah ringan saja. La ilaha illallah. Lepas tu SOP tak banyak agak. Tak banyak SOP. Sekarang ni nak masuk Islam tak boleh. Kena ada tauliah, pendaftar. Pendaftar apa nama. Yelah kena ada pendaftar lah. Bukan boleh suka-suka hati lagi dah. Banyak. Ni cerita di Afrika Selatan. Bukan cerita di Malaysia. Jadi Nabi berdakwah. Tapi ketika Nabi bercerita untuk mengucap ini, Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah dia menyampuk, Ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib? Adakah engkau nak membenci agama bapa engkau sendiri? Agama Abdul Muttalib? Maka Nabi berlawanlah. Nabi ajak. Tapi pada akhirnya, seperti yang kita tahu, Abu Talib tidak sempat untuk nak mengucap La ilaha illallah. Tapi kata para ulama ini semua gara-gara Abu Jahal yang ada di situ. Kalau tak ada mungkin boleh bincang lah. Boleh bincang. Mereka ni asyik. Yelah sikit-sikit kan. Stand of order. Kejap kan stand of order. Letih lah orang nak bercakap. Stand of order. Banyak stand order. Tak boleh nak bercakap lah. Banyak stand kejap akan pegang kitab. Agakkan kita lah kecil gitu. Abu Jahal banyak potong lain. Maka Nabi begitu kecewa. Kerana Abu Talib tak dapat Nabi Islamkan. Dan kata para ulama, Nabi stres, tertekan selepas kematian Abu Talib. Kerana Abu Talib ni adalah pemimpin orang Quraisy. Dia yang menyantuni orang-orang Quraisy. Bila dia dah tak ada, yang menggantikan tempatnya adalah Abu Jahal. Bila Abu Jahal yang jadi ketua Bani Hashim, dia tukar semua dasar. Tukar semua polisi. Yalah, naik baru, mesti tukar yang baru juga. Yang sehaluan dengan dia. Itulah maksudnya. Jadi bila dia tukar yang baru, polisi baru, polisi yang dia buat kalau bagus, tak ada masalah. Yang dia buat tu makin menyekat agama Islam ketika itu. Zaman Abu Talib, dia agak terbuka. Maknanya mana-mana orang Islam, agama tak boleh disebarkan secara terang-terangan. Boleh kau nak ajar sama sendiri, buat rumah Abu Bakar ke, rumah Arqam bin Abi Arqam, gitu saja. Jangan buat public, tak boleh. Jangan buat street dakwah pun tak boleh. Buat hal ni. Abu Talib tak ada masalah. Tapi zaman Abu Jahal, dia tukar dasar. Nak memberi permit ceramah tu mimpi lah. Ditangkapnya pula lagi mana-mana hamba-hamba yang masuk Islam tanpa kebenaran majikan. Tangkap. Itu yang masa tu kita tahu sejarah Bilal bin Rabah dan berbagai-bagai. Nabi sedih. Dan tahu yang sama juga, Nabi kehilangan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni dia meninggal 3 hari selepas Abu Talib meninggal. Ini ada pendapat di kalangan ulama. Walaupun ada yang kata 2 bulan. Yang penting dekat saja masa lah. Selepas Abu Talib, isteri pula meninggal. Jadi Nabi, kalau istilah orang Melayu sekarang dia panggil, sudahlah jatuh, ditimpa pula tangga. Kenapa Nabi sayang kepada Khadijah? Dan kenapa Nabi sedih sangat kepada Khadijah? Sebab Khadijah lah manusia yang paling banyak membantu perjuangan dia. Sampai Aisyah radhiyallahu anha begitu cemburu sekali dengan Khadijah. Sampai kata Khadijah, "Maghirtu ala nisa'in Nabi illa ala Khadijah wa inni lam udrikuha." Kata Aisyah, aku tak pernah rasa jealous yang melampau-lampau pada mana-mana isteri Nabi sebagaimana jealousnya aku kepada Khadijah. Padahal sekali pun aku tak pernah jumpa dengan dia. Kata Aisyah. Orang tanya, apa marah sangat kepada Khadijah? Kata Aisyah, maunya tidak.
kana Rasulullah idza dhabaha syata fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Awak cuba bayangkan, punyalah Nabi ni sayang sangat pada isterinya itu. Kalau dia menyembelih kambing, dia akan pesan supaya jangan ambil semua, tinggal sikit dia nak sedekah kepada kawan-kawan Khadijah. Kawan-kawan, alah kawan dah berapa lama dah, orang ni pun dah meninggal. Tapi Nabi sayang punya pasal, kawan-kawan arwah pun Nabi jaga. Itu sayang sekali. Satu riwayat kata Aisyah, fa'aghdabtuhu yauman. Pernah satu hari saya marah pada Nabi. Faqultu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Kata Aisyah, satu hari saya tak tahan, saya marah saja. Tak ada nama lain ke nak sebut. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Apa jawab baginda? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad ruziqtu hubbuha. Kata Nabi, janganlah marah. Sudah ditakdirkan saya cinta kepada dia. Telah ditentukan oleh Allah. I love her so much. Seolah-olah begitu. Sekali lagi, kenapa Nabi sayang Khadijah? Nabi pernah sebut, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairun minha. Tuhan tak pernah memberikan pada saya mana-mana wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Kenapa? Qad amanat bi iz kafara bin nas. Pertama sekali, dia adalah orang yang pertama beriman pada aku di saat orang-orang menolak ajakan aku. Wa saddaqatni iz kazzabanin nas. Dia orang pertama yang percaya pada aku di saat orang semua menuduh aku pembohong. Wastini bimaliha idza haramani an-nas. Dialah menolong aku dengan segala harta yang dia ada, yang mana ketika itu tak ada manusia pun yang sudi nak tolong perjuangan aku ketika itu. Sebab itu Nabi sayang sangat kepada Khadijah. Bayangkanlah tuan-tuan, satu ketika Nabi balik daripada gua kerana dapat wahyu, Nabi menggigil ketakutan. Siapa yang memujuk Nabi? Khadijah. Kalla abshir fa wallahi. Wahai suamiku, don't worry, be happy. Demi Allah, la yuhzikallahu abada. Allah tidak akan membuatkan kamu susah hati atau menghina kau selama-lamanya. Tuhan tak akan buat. Apa sebab? Innaka la tasilar rahim. Engkau seorang yang jaga hubungan saudara mara. Wa tasduqul hadis. Engkau selalu bercakap benda yang benar, tidak ada yang bohong. Panjang lagi riwayat. Artinya, Nabi ketika dalam keadaan ketakutan, siapa yang pujuk dia? Isteri dia, Khadijah. Dan bukan sekadar itu, Khadijah buka jalan pula. Bagi pendapat apa yang perlu kita lakukan. Ketika Nabi tak tahu, aku tak tahu macam ni dapat wahyu kena peluk beliau ni. Apa respon Khadijah? Dia tidak seperti suri rumah yang biasa kalau orang yang orang kita lah. Kalau suami balik ada masalah cerita tadi mesyuarat gini. Dia seorang respon, tak apalah abang. Saya pun tak faham juga apa abang cerita. Saya lagi masak sajalah. Khadijah boleh ambil tindakan begitu. Nabi cerita aku ni susah hati lah gini. Patutlah Khadijah jawab, tak apalah abang. Saya pun tak faham sangat hal-hal gini. Abang pergilah jumpa Abu Bakar, bincanglah dengan dia. Saya nak masak ni kalau orang perempuan yang biasa. Tapi tidak. Khadijah menawarkan kepada Nabi. Ya Rasul, tak apa, jangan susah hati. Saya bawa jumpa saya punya angka. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzair bin Qusay. Dia Khadijah binti Khuwailid binti Asid. Maknanya Waraqah tu sepupu kepada Khadijah. Sepupu kepada ayah Khadijah. Maknanya Khuwailid bin Asad, Waraqah bin Naufal bin Asad. Jadi pak saudara, ayah dengan ayah sepupu, pak saudara sepupu dia. Sebab itu kepada ibu-ibu selalu saya pesan, jangan lupa bantu kerja-kerja suami. Jangan lupa support perjuangan suami. Kalau suami orang surau, support, bantu dia. Kalau suami bekerja, penat, kita support pekerjaannya. Tapi orang kita akan menganggap seorang isteri yang support ataupun cuba nak membantu pekerjaan suami, ini dia panggil queen control. Ini masalah orang kita. Sedangkan itulah amalan
yang dilakukan oleh Sri Kandi hebat daripada zaman berzaman lagi. Kalau kita rujuk dalam sejarah, siapakah yang telah mengubah polisi di Mesir ketika zaman Firaun, yang mana Firaun ketika itu buat satu polisi dasar negara, setiap anak laki-laki yang lahir pada tahun itu semua dibunuh. Tapi macam mana Nabi Musa boleh selamat? Siapakah yang jadi penyebab kepada perubahan dasar ini? Seorang wanita, isteri. Adakah kita berani mengatakan isteri kepada Firaun ini, Asia ini adalah seorang yang busybody? Tidak. Allah rekodkan dalam Quran, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa laka la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Ingatlah ketika isteri Firaun melihat anak itu, maka dia pun berkata kepada Firaun, "Mari kita ambil anak ini, jadikan anak angkat, janganlah kau bunuh dia." Dia pujuk elok-elok. Mudah-mudahan dia nanti akan jadi berguna kepada kita. Ataupun kalau kita jadikan anak, dia boleh meringankan pekerjaan kita. Firaun mengatakan, nak tolong buat apa lagi aku? Bodyguard berlambak-lambak, ADC, adikong macam-macam. Buat apa lagi nak ada? Tapi Asia ni sentiasa memujuk. Ayat tukar dasar. Ini Allah rekodkan dalam surah Al-Qasas, ayat yang ke-9. Sebab itu isteri, ayo, mainlah peranan untuk membantu kerjaya suami kita. Kalau kita memberi semangat, nescaya akan terhasillah kerja-kerja yang lebih berkualiti daripada sebelum ini. Baik. Itu Amul Huzn. Sebagai manusia, Nabi juga ada masa up and down. Dan kata para ulama, Nabi SAW pernah juga tertekan kerana isu baginda dihalau daripada Taif. Mana kita semua sedia maklum bahawa Taif ini adalah destinasi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi telah berdakwah ke Taif. Nabi tidak bersendirian, Nabi ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan Nabi bukan menonong je pergi ke Taif itu daripada Mekah, tidak. Taif ni kampung moyang dia. Nabi kan namanya moyangnya nama Atikah. Atikah ni isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Kan kalau kita susun nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Jadi Hashim bin Manaf isterinya nama Atikah. Jadi Atikah ni kampungnya di Taif. Jadi Nabi balik kampung moyang dia. Namun walaupun ini kampung moyang dia, dia tetap sahaja membuat perbincangan, buat appointment, dia tidak main redah saja. Sebab itu apabila Nabi dah ketika awal mesyuarat, perbincangan, semua dah setuju, orang muda nak datang dengar dan macam-macam lagi. Tapi bila mereka itu habis saja program, Nabi telah dihina ketika itu, maka ketika itulah Nabi begitu down sekali. Nabi merasa begitu sedih sekali. Hingga kan pernah Aisyah radhiyallahu anha dia pernah tanya kepada Nabi SAW. Ya Rasul, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaum Uhud? Ya Rasulullah, ada tak berlaku satu peristiwa kepada Tuan yang mana ianya lebih pegat kalau dibandingkan dengan perang Uhud yang telah pun berlaku? Seperti kita tahu dalam peperangan Uhud ni bukan calang-calang peperangan. 70 orang sahabat Nabi SAW telah terbunuh mati syahid. Dan inilah satu-satunya peperangan yang Nabi sendiri telah cedera yang agak parah. Kerana muka Nabi ketika itu dipecahkan topi besinya dengan menggunakan batu. Gara-gara pecah kawalan keselamatan, datang Utbah bin Abi Waqqas, dibawa batu, dia baling pada muka Nabi. Nabi pakai topi besi, topinya pecah, tapi serepihnya tembus ke dalam pipi. Lalu gigi Nabi patah. Wa kusirat raba'iyatuhu yawma idzin wa juriha wajhuhu wa kusirat baydatu ala ra'sih. Pada ketika itu,
gigi kacip Nabi tercabut. Muka dia terluka, topi besinya pecah. Maknanya ini peperangan yang paling diingati sekali. Tetapi bila Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasul, ada tak lebih teruk daripada perang Uhud?" Maka Nabi pun menjawab, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah." Kata Nabi, "Ya, perang Uhud tu dah teruk dah," kata Nabi. "Tetapi ada yang lebih teruk daripada itu, iaitu ketika aku dihina di Taif." Itu yang paling teruk sekali. Aisyah heran, apa hal teruk pula? Adakah sebarang kematian semasa di Taif? Kata Nabi, tak ada kematian. Apa itu apa yang teruk sangat? Uhud tu kan 70 orang tu korban. Maka Nabi jawab, selepas peperangan Uhud, Nabi dan juga para sahabat masih lagi boleh tubuh kerjaan. Mana ada mesyuarat, buat postmortem, bincang apa masalah kita, di mana kelemahan-kelemahan kita. Tapi selepas peristiwa Taif, Nabi tak tahu di mana nak bawa Islam ni. Jangan cerita kerajaan. Kerajaan apa? Masa tu tak ada apa lagi. Islam pun Nabi tak tahu nak bawa kat mana. Sampai kata Nabi, "Falam astafiq illa wa ana biqarnis sa'alid." Aku berjalan dalam keadaan menangis, kesedihan, darah mengalir. Berjalan aku tak perasan aku sampai ke Qarnus Sa'alid, jauh daripada atas puncak sana. Begitu tension dia, stres dia. Nabi fikir, mana aku nak bawa Islam ni? Di Mekah, Abu Jahal dah tak bagi permit. Tauliah pun tak ada. Ceramah. Kalau zaman dulu boleh ceramah online macam kita, ya, selesai masalah. Tak payah tauliah, tak payah apa. Selesai masalah. Zaman tu tak ada, tak dapat kebenaran. Lepas tu campur orang Quraisy hari nak katuk kepala dia lagi. Abu Talib lah tak ada. Jadi Nabi buat strategi baru, pergi ke Taif. Ingatkan boleh settle. Tak settle juga. Kena halau balik-balik macam-macam. Mana nak dibawa lagi? Maksud Nabi tak terfikir untuk pergi ke Madinah. Belum lagi. Belum ada petunjuk lagi. Sebab itu Nabi kalau ditanya, apa peristiwa yang lebih menyedihkan selain daripada Uhud? Kata Nabi itu terang, peristiwa di Taif. Tapi ialah, orang-orang hebat seperti Nabi SAW, mereka sentiasa menganggap bahawa di sebalik masalah itu ada hikmah. Masalah betapa besar pun masalah tersebut, dia tetap umpama segenggam kopi saja. Yang dimasukkan ke dalam bekas apa pun, insya-Allah bekas itu mampu mengubah persepsi kita. Kalau gelas saja, dia akan pahit. Tapi kalau besin, kolam, kolah, campak dalam sungai, lagilah tak rasa apa-apa. Walaupun masalah itu sebesar itu saja. Nabi kecewa. Tapi dalam kekecewaan itu ada juga telah menjadikan Nabi ini kegembiraan sedikit kerana Nabi dapat mengislamkan satu orang yang rare. Nabi tak pernah berjumpa. Ada satu riwayat ketika Nabi turun daripada bukit dalam keadaan berdarah, Nabi menangis. Lama adha sufaha Taif nabiyina awa ila syarjati inab. Dia pergi sampai ke bawah, nampak ada satu kebun anggur. Lantas Nabi berehat di situ. Yunaji rabbahu fi zillaha fa aqwal addas. Lalu dia pun singgah di kebun itu, datang dia punya pembantu menghulurkan makan. Kata ulama, kebun itu dimiliki oleh dua orang beradik, Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Jadi mereka ketika itu bila Nabi, dia tak tahu Nabi datang. Pembantu dia yang bernama Addas. Addas ni, dia tengok ada dua orang duduk dekat kebun. Darah. Tengok. Dan dia mengadu kepada tokir dia. Bos, itu sana ada orang sakit. Ada orang sakit. Itu darah-darah lah. Jadi apa macam sekarang. Maka kata dua beradik ni, tak apa. Bagikan pada mereka buah-buahan. Bikatifin inab. Bagi dia sedikitlah buah-buahan. Kasih dia rehat-rehat. Nanti dia baliklah. Jadi Addas pun bawa lah sebekas buah. Falamma wada'a Rasulullah fihi yadahu qala bismillah.
Maka Nabi bila dapat saja bekas ni, dia ambil buah anggur dia makan. Sebelum dia makan, Nabi membaca Bismillah. Ketika Nabi baca Bismillah, adas. Dia tahan Nabi. Wallahi, inna hadzal kalam ma yaqulu al hadhil bilad. Demi Allah, saya sini duduk lama, saya tak pernah dengar sini orang cakap serupa encik. Ini Bismillah, encik mana belajar? Ini saya sini lama duduk, tak pernah dengar. Nabi pula heran. Ada orang tak pernah dengar? Wa min ahli ayil biladi anta. Wa madinuka. Dia tanya, awak tanya ni pelik lah soalan. Awak mana kampung? Awak agama apa? Maka dijawab oleh Adan, ana Nasrani, saya Kristian. Wa ana rajulun min ahli Ninawai. Saya itu asal dari sana Ninawai. Ninawai ni di Nineveh yang terletak di Mosul, Iraq sekarang ini. Maka Nabi tahu kampung itu. Min qaryatir rajul salih Yunus bin Matta. Kalau begitu, kamu ni daripada kampung seorang yang sangat baik orangnya, iaitu kampung Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ni nama kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi si ada sebenarnya. Wa ma yudrika min Yunus, ma Yunus bin Matta. Macam mana encik kenal itu Yunus bin Matta? Saya orang sana saya kenal. Orang luar confirm macam mana saya boleh kenal. Saya tak faham lah. Jadi bukan zaman ada Google, boleh buat research, tak boleh. Maka jawab Nabi, Zaka akhi, kana nabiyan wa ana nabi. Kata Nabi, itu orang Yunus, dia Nabi. Jadi saya pun Nabi. Kita Nabi semua saudaralah. Yang atas terkejut. Atas, fa'akabba adas ala Rasulillah. Yuqabbilu ra'sahu wa yadaihi wa qadamih. Jadi adas pun, dia pun tunduk, cium kepala Nabi, cium tangan Nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Justru muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah adalah perkara yang datang dan juga pergi. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Ada orang yang menghadapi masalah tersebut dengan huru-hara, kelam kabut, nak bunuh diri dan macam-macam. Kadang-kadang kita malu melihat haiwan-haiwan yang ada di sekeliling kita. Yang mana mereka ini juga sering ditimpa masalah. Tapi tak pernah ada di kalangan haiwan-haiwan ini yang mengambil tindakan untuk membunuh diri ataupun kecewa dalam kehidupan. Kalau tuan-tuan tengok burung. Burung tiap-tiap pagi sebelum subuh mereka akan berkicau. Kemudian pergi mencari makan. Tahukah kita burung ketika balik pada waktu petang, ada masa tak bawa apa-apa makanan pun. Bandar bersih, PKP hari tu agak semua tak ada kotor. Jadi dia tak ada apa makanan. Jadi dia balik, tak ada apa lapor anak nyanyi-nyanyi saja, tak ada apa. Tapi adakah seekor burung itu akan kecewa? Never. Bahkan kita tak pernah tengok ada burung bunuh diri, tak pernah. Dia kata boring lah, 3 hari dah keluar cari makan, tak ada. Terbang laju-laju, langgar kereta api. Misalnya, tak pernah. Bukan kerja burung. Bahkan seekor burung tanpa gagal tiap-tiap hari akan berkicau riang seolah-olah mereka tidak ada masalah. Padahal dia orang nak makan apa pun dia tak tahu untuk esok pagi. Kita habis ceramah ni kan dah boleh rancang nak makan apa. Perempuan tuan-tuan ada di rumah kata habis ceramah ni kan buat mi goreng sekejap. Buat Milo 01. Kita boleh planning. Burung apa nak planning? Tapi pernah tengok dia orang stres? Never. Menyanyi hari. Macam tak ada masalah. Sama juga cicak. Cicak yang merayap atas siling rumah kita. Cicak kalau nak kira stres daripada kita. Apa sebab? Dia binatang tak ada sayap. Tapi makanan ni semua binatang terbang. Kalau kita jadi cicak, lama kena kita mati. Pernah cicak bunuh diri? Pernah cicak protes pada Allah? Never. Padahal dia layak protes. Dia layak beritahu, Tuhan, ini tidak adil. Saya cicak. Saya tak ada sayap. Binatang yang makan nasi semua yang terbang. Matilah saya ini macam. Tak. Sebab cicak tahu Allah Ta'ala maha kaya. Maha pengasih, maha adil. Walaupun cicak tidak ada sayap, tapi dia ada lidah yang paling fleksibel. Dia cari rezeki, duduk-duduk saja. Datang lalu. Dia jenis lidah, bluk, kenyang di satu hari. Sama juga cacing. Cacing ini saya gelarkan OKU total. Tidak ada kelayakan untuk survive cacing ini.
Cacing ni tak ada mata, tak ada telinga, tak ada kaki, tak ada tangan. Begitu cacing, melengkok gitu. Tapi pernahkah tuan-tuan menengok ada cacing bunuh diri? Tak pernah. Walaupun mereka itu tak layak untuk survive. Tapi sebaliknya, mereka sihat-sihat duduk dalam tanah. Apa artinya? Kerana mereka ini menganggap masalah hidup ini hanyalah segenggam kopi saja. Justru hadirin hadirat sekalian, marilah kita berjiwa besar. Lepas tu saya daripada dulu saya suka menengok antara cerita kanak-kanak yang kita suka tengok adalah cerita Ultraman. Apa pelajaran daripada Ultraman? Ultraman dia kecil, musuhnya semua besar. Untuk dia berhadapan dengan musuh yang besar, dia tak boleh lawan dalam keadaan dia kecil. Jadi apa dia buat? Dia kena besarkan diri dia. Dia pakailah alat-alat, ada ayata, ada goh apa semua. Dia pun besar. Bila dia dah sama besar dengan masalah, dia berlawan. Artinya dalam kehidupan kita, dalam menghadapi masalah, jangan besarkan masalah dan jangan perkecilkan masalah. Besarkan jiwa. Masalah mana ada, tak ada masalah. Saya bersiaran dengan tuan-tuan daripada sejam yang tadi. Saya tak ada nampak muka saya pun. Bahkan tulis pada skrin ni, maaf, kami menghadapi masalah memainkan video ini. Saya tak tahu tuan-tuan, entah saya cakap dengan cermin, saya tak tahu. Tapi lantak je lah. Kalau ada problem, mesti dia telefon dah. Masalah mana ada tak ada masalah. Tapi hadapi masalah itu. Jangan kecilkan jiwa, kosongkan jiwa. Hadapi masalah itu sebagai lelaki sejati. InsyaAllah masalah itu boleh diselesaikan. Ingat, kalau ingin jadi pokok paling tinggi, bersedialah ditiup oleh angin. Kalau tak mau ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput hidupnya tidak ditiup angin, tapi hidupnya dipijak orang. Ingat, madu tualang itu mahal. Kenapa? Kerana tualang ni pokok yang tinggi. Artinya lebah yang nak membuat madunya di pokok tualang itu adalah lebah yang sanggup menghadapi rintangan angin dan kehidupan. Sebab itu harganya mahal. Mudah-mudahan sembang-sembang kita pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum pisah, mari kita menadahkan tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawil qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala keperluan-keperluan dan doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.